Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memandangkan ramai yang minta untuk saya kongsikan berkaitan dengan tanda-tanda besar akhir zaman ataupun 10 tanda ataupun kronologi akhir zaman, yang mana yang akan berlaku dulu, yang mana akan berlaku kemudian. Kalau kita tengok pandangan daripada para ulama sendiri, ulama berbeza pandangan. Jadi kalau kita tengok semua pandangan para ulama, tak cukuplah video kita untuk kali ini. Jadi hari ini kita kongsikan satu pandangan sahaja dulu. Di antara tanda besar akhir zaman, yang pertama sekali akan keluarnya Dajjal. Yang kedua, bila Dajjal keluar maka akan munculnya Imam Mahdi. Maka akan berlakulah pertembungan di antara kuasa Imam Mahdi dan kuasa Dajjal. Maka di sini Imam Mahdi ni tak mampu nak menandingi kekuatan Dajjal kerana tersangatlah kuat Dajjal pada ketika itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Nabi Allah Isa alaihi salam di sebuah masjid yang saya dah ceritakan sebelum ni dengan dua orang malaikat. Maka Nabi Isa alaihi salam inilah akan membunuh Al-Masih Al-Dajjal. Bila Dajjal tu dah mati, dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengarahkan Nabi Isa alaihi salam bersama tentera-tentera Islam pada ketika itu untuk naik ke sebuah bukit. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan keluarkan Ya'juj Ma'juj, ataupun Ya'juj Ma'juj ni berjaya memecahkan temboknya. Jadi tanda besar kiamat yang kelima, yang keenam dan yang ketujuh, setengah ulama kata ketiga-tiga ni adalah tiga serangkai. Tempoh di antara satu sama lain sangat-sangat dekat. Iaitu yang kelima iaitu Dabah, yang keenam Dukhan dan yang ketujuh terbitnya matahari sebelah barat. Setengah ulama memberi perumpamaan, bila pagi itu keluarnya Dabah, maka petang itu akan munculnya Dukhan dan esokkan pagi akan terbitnya matahari sebelah barat. Dalam Quran, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apakah itu Dukhan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin." Maka tunggulah pada hari ketika mana langit membawa keluar kabus yang sangat jelas. Jadi Dukhan ni adalah ketulan asap ataupun kepulan asap yang akan keluar daripada langit. Jadi bila Dukhan tu keluar, maka keseluruhan manusia yang hidup pada ketika itu akan melihat dengan jelas Dukhan tu, dan Dukhan ni akan terkena kepada setiap manusia. Jadi bila manusia yang tidak beriman kepada Allah ataupun orang yang bukan Islam terkena Dukhan ni, maka mereka ni akan mengalami kesakitan sehingga kan menggegarkan otak mereka dan memekakkan telinga mereka. Jadi bila Dukhan ni terkena kepada orang yang Islam, maka mereka ni hanya mengalami selsema, batuk dan demam biasa sahaja, tidak lebih daripada itu. Jadi akan keluar pula tanda besar kiamat yang seterusnya, iaitu yang ke-8, akan berlakunya gegaran ataupun gempa bumi di timur, di barat dan di semenanjung Arab. Dan gempa bumi itu bukan gempa bumi yang biasa, tapi gempa bumi yang akan menggegarkan bumi sehingga menakutkan para manusia pada ketika itu. Dan tanda kiamat yang ke-9 iaitu akan keluar satu angin daripada arah Yaman, dan angin itu akan pusing seluruh muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan angin itu apabila terkena kepada orang yang beriman, walaupun imannya hanya sebesar zarah sekalipun, maka angin itu akan mematikan orang yang beriman walaupun sebesar zarah iman dia. Dan yang seterusnya, tanda kiamat yang ke-10 adalah penutup bagi keseluruhan tanda besar kiamat, iaitu akan keluar satu api yang sangat besar, yang sangat panas, yang akan membakarkan seluruhnya. Maka yang terakhir sekali, Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan kiamat pada ketika itu.